Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi sama-sama dapat kita berkumpul di surau kita. Untuk kita sambung bukasan kita daripada buku yang ditulis oleh Syekh Abu Samah yang telah di-endorse oleh Mufti Wilayah terdahulu, iaitu Dr. Zul Al-Bakri, Zulkifli Al-Bakri. Dan kita dah banyak bincang, dan pada malam ini kita nak masuk satu doa yang dinukilkan oleh si pengarang, ya. Itulah doa masuk ke dalam masjid dan doa keluar daripada masjid juga, ya. Di mana bila kita masuk masjid, seumpama dinukilkan dalam buku itu, digalakkan kita membaca doa yang tuan-tuan maklumlah, ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik ketika masuk, ya. Kemudian dinukil pula after itu atau selepas dari itu doa keluar daripada masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu yang banyak juga disebut dalam buku-buku zikir, especially yang rekas lah, ya. Dan alhamdulillah ditampal di masjid, ya, di surau, ya. Dan mudah-mudahan itulah yang kita amalkan sampai ke hari ini. Dan bukan hanya masjid yang kita kata masjid lah, ya. Macam surau boleh, surau Jumaat of course lagi boleh. Bila tuan-tuan masuk masjid atau surau seumpama ini, tuan-tuan baca doa itu, maksud dia Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, wahai Tuhan bukalah bagiku pintu-pintu rahmatmu masa masuklah. Dan bila tuan-tuan keluar, baca Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Wahai Tuhan, aku minta daripada kelebihanmu. Ya, wahai Tuhan, aku minta daripadamu kelebihanmu. Baca dua doa itulah sekurang-kurangnya. Dan doa ni ada di mana-mana dalam buku zikir, especially yang reka-reka lah, di tampal-tampal, dan kita amalkan lah, ya. Cuma kalau kita lihat dalam buku-buku zikir yang lebih besar lah, buku-buku zikir muktabar kan, sebenarnya tidak sekadar kita baca doa itu. Mungkin kita buat belum ni baca doa tu je lah, tapi lebih baik kita tambah lah, ya. Dan saya ambil contoh dalam buku zikir Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Al-Azkar, memang dia ada satu bab, di mana bab itu namanya ma yaquluhu inda dukhulil masjid wal khuruji minhu. Bab apa yang dia perlu kata ketika dia masuk masjid dan dia keluar daripadanya, ya. Pasal apa dia sekali kan? Kerana sebahagian besar daripada riwayat Nabi sebut sekali, masuk keluar Nabi sebut sekali, lepas tu dia sekali kan. Kemudian Nawawi after dia buat bagi bab tu, dia tulis kat bawah tu, biasalah Imam Nawawi ni tuan-tuan, setiap bab tu biasa dia ada dia punya huraian terawal, kesimpulan umum. After that baru dia hurai dengan hadis-hadis Nabi apa itu ini, ya. Dan bukan buku ni sajalah, kebiasaan buku-buku dia yang lain pun biasa dia ada dia punya nota awal, ya. Dan dia sebut situ pasal masuk masjid ni. Apa kata beliau? Kata beliau yustahabbu an yaqul, bila masuk masjid itu digalakkan dia kata, digalakkan di sini disunahkanlah, ya. Sebagian besar ulama bila dia kata digalakkan, yakni disunahkan, ya. Walaupun ada sikit perbezaan juga, ya. Dia ada dua term lah biasa ulama guna. Satu disunahkan, satu digalakkan. Yang disunahkan confirm digalakkan lah, tapi yang digalakkan tak semestinya disunahkan.
Dia kena tengok teks. Ada hadis tu dhaif. Kebiasaannya ulama dia tak akan kata disunahkan, kerana kalau hadis tu dhaif dia tak boleh kata sunnah. Ulama guna digalakkan. Lepas tu banyak bab tuan-tuan, dia tak guna perkataan sunnah, dia guna perkataan adab. Adab masuk masjid, adab masuk tandas, apa lagi? Pasal apa dia guna adab? Pasal adab ni konteks dia luas. Dia boleh merangkumi hadis-hadis yang sahih, dia merangkumi juga dia boleh merangkumi nanah yang sahih, dia juga boleh merangkumi nanah yang dhaif, boleh masuklah adab. Contoh macam tuan-tuan, bila masuk tandah ni, digalakkan kita tutup kepala. Bukan disunahkan, digalakkan. Pasal apa digalakkan? Pasal tutup kepala ni tuan-tuan, dia tidak ada satu pun hadis yang sahih. Tapi kalau tuan-tuan belajar dalam fiqh qada hajat tu kan, dalam kitab taharah tu biasa bab qada hajat tu, dia adalah digalakkan, macam Imam Ghazali kan dalam buku Al-Wasit tu dia kata, digalakkan dia masuk tandas tidak dalam keadaan kepalanya terbuka. Adla yadkhul hasira ra'si. Tidaklah dia masuk dalam keadaan hasira ra'si. Hasira ra'si makna kepala tak buka, kepala tak tutup. Tapi hendaklah dia masuk dalam keadaan kepalanya ditutupi dengan sesuatu lah. Kalau kopiah lah, kalau subah lah, kalau topi lah. Pasal apa? Pasal ada hadis dia, tapi dia tidak sahih lah hadis Aisyah tu. Kerana Nabi idza dakhala al-khala' ghatta ra'sahu. Nabi bila masuk tandah, Aisyah kata Nabi menutupi kepalanya. Tapi hadis tu tak sahih. Betul ulama tak kata sunnah, dia kata digalakkan. Macam kita kata kalau kita kencing atau berak, kita digalakkan angkat kaki sebelah. Itu masuk belaka tu. Angkat kaki belah mana? Ana pun jangan buat pasal ana duduk tak tanah duduk. Kalau tanah bertinggung, digalakkan kita. Tapi kalau tanah duduk boleh buat juga, sengit juga. Tapi pasal ana tak pernah buat, jarang buat. Tapi ana ada dengar satu ceramah ustaz lah daripada Penang. Dia ni bahagian perubatan kira macam terror juga. Dia kata ada kajian menunjukkan bahawa bila kita qada hajat dengan begitu, mengangkat satu kaki kanan kot, kaki kanan. Ana pun lupa duk mengajar bab qada hajat selalu. Itu lebih-lebih lah tu, siku-siku tu. Hadis sebut angkat kaki je. Dia angkat siku dah apalah tak tahulah kan. Tapi yang saya tahu mengangkat kaki. Angkat kaki kanan. Itu hadis Suraqah yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, tapi dia tak sahih. Di mana katanya Nabi bila qada hajat Nabi angkat kaki kanan. Sebab tu ada galakan itulah. Tapi hadis tu tak sahih. Tapi tak apalah kan. Boleh je buat. Hadis dhaif dalam bab ni dia very open. Mudah-mudahan berpahala. Jangan kata sunnah pula. Kalau sunnah confirm dapat pahala. Mudah-mudahan berpahala. Dan mengikut ceramah Syarihat tu, saya tak kajilah betul tidak dia kata tu. Sebab saya pun buat perubatan bukan reti sangat kan. Dia kata ada kebaikan. Dia kata ada kajian bukan bahawa bila kita qada hajat, kencing baik, berak baik, dengan mengangkat sebelah tu dia kata baik untuk usus. Boleh jadi ya, boleh jadi. Lepas ni kita pun nak angkat ketek. Baik tuan-tuan. Okey, kata An-Nawawi dalam buku itu, yustahabbu digalakkan, yang ini disunahkan. Ayaqul, dia berkata, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi sebelum tuan-tuan kata Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, tuan-tuan baca waktu dulu. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maksud dia, aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dan kerajaannya yang lama, Sultanul Qadim, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Rejam-rejam ni bukan makna baling dengan batu ya, tu rejam juga. Rejam di sini masuk yang dilaknat. Jadi baca waktu dulu. Oh panjang ustaz, saya tak boleh nak apa. Tekan lah. Tuan-tuan tekan doa masuk masjid, dia akan keluar sama ada Allah maftali abwaaba rahmatik atau yang lain. Salah satu ni mesti. Dia agak panjang lah ya, tapi tak panjang. Ya tak? Ya. Okey, kata Nabi baca waktu dulu. Ya.
Summa yaqulu alhamdulillah. Kemudian dia kata alhamdulillah. Oh, saya tak pernah dengar ustaz. First time baru dengar. Baca doa tu, kemudian baca alhamdulillah, ya. Summa yaqulu, dia kata balik atau dia kata lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat ke Nabi. Ya. 3 dah situ. Ya. Kemudian summa yaqulu Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Wahai Tuhan, ampunkanlah aku dan bukalah pintu rahmatmu kepadaku. Ya. Apa? Summa yaqulu bismillah, kemudian dia kata bismillah wa yuqaddim rijlahu yumna 'inda dukhulihi wal yusra 'inda khuruji. Barulah dia masuk dengan kaki kanannya, kemudian dikeluar dengan kaki kirinya. Ya. Jadi sebelum tuan-tuan nak masuk tu, baca waktu dulu. A'udzubillahil azim wa sultani wa bihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Bismillah. Agak-agak berapa second? 10 second je. 7 second macam tu je. Ya. Tak adalah kata, oh panjang ustaz, nanti duduk berdiri lama nak masuk masjid, orang lain dah masuk dah. Tak adanya. Sambil-sambil nak masuk letak selipar, habis baca kalau dah lancar tak. Ya, kalau nak masuk. Pasal apa Nawawi dia susun begitu? Kerana menjadi galakan para ulama tuan-tuan, bila ada banyak riwayat dalam satu-satu hal, ya, mereka menggalakkan ia dibaca secara keseluruhan. Tuan-tuan baca satu pun hasaralahu as-sunnah, dapat sunnah tu. Tapi dia kerana Nabi baca, ada banyak Nabi baca, tuan-tuan boleh baca secara bersilih ganti kalau tuan tahu riwayat dia lah. Ya. Mana-mana doa yang tuan-tuan baca kan, okey, masuk kali ni aku nak baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, that is fine, hasaralahu as-sunnah, dapat sunnah. Ataupun masuk lagi sekali aku nak baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tak nak baca doa, dapat sunnah. Masuk lagi sekali pula aku nak baca A'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, hasalalahu as-sunnah, dapat sunnah. Ya, kerana hadis itu sebenarnya dia dalam beberapa nas, dia bukan satu hadis. Kalau tuan-tuan boleh dapat baca begitu, dah kira bagus. Tapi kalau tuan-tuan baca keseluruhan, itu digalakkan oleh para ulama, dan saya ingat majoriti lah, termasuk An-Nawawi rahimahullah. Ya. Nampak? Jadi ada 7 di situ. Dan dia pun baru buat mari hadis Nabi SAW dalam bab tu. Dah azan dah. Nampak? Boleh ingat 7. A'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. Apa nama? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh tambah wa ala ali Muhammad. Ya. Dalam hadis itu tak ada wa ala ali Muhammad pun. Allahumma salli ala Muhammad saja. Ya. Tapi dalam banyak hal bila sebut selawat, itu lebih baik kita selawat ke Nabi, selawat ke keluarga dia. Ya. Kemudian Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian bismillah baru masuk. Ya. Ya. Apa dia? Jadi ada 7 lah di situ. Sebelum kita melangkah kaki. Melangkah kaki tu hotlah sekali. Ya. Tapi yalah macam saya kata tadi lah. Tuan-tuan baca satu doa ataupun satu zikir sudah memadai. Tuan-tuan baca 2 zikir, that is the best. Tuan-tuan baca 3 atau keseluruhan, itu of course lah the best of the best. Tengoklah macam mana. Ya. Boleh ada soalan? Dah azan ni? Nak berhenti dah saya kalau dah azan. Ya. Azan dulu lah. Ada soalan nak tanya apa-apa? Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الشفاعة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والبعث. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. Ada yang tanya apa-apa tak? Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan, kita stop lah. Boleh? Ya? Okey. Yang tak boleh selepas asar dan selepas subuh. Okey. Jadi kalau lain-lain waktu kita Bukan tak boleh, mana tidak ada ba'diyah untuk subuh dan asar. Betul dah kata. Ya betul. Qada boleh. Dia dalam fiqh solat, the sign of prayer, memang ada satu bab dia panggil al-awqat al-makruha fi salah. Waktu yang dimakruhkan untuk sembahyang. Dia memakruhkan di sini masuk dilarang lah. Majoriti ulama mengharamkan dan segelintir sekadar memakruhkan sahaja. Tapi dia sepakatlah ini waktu yang dilarang. Dalam fiqh memang ada satu bab waktu-waktu yang dilarang dalam sembahyang. Ataupun waktu-waktu yang dilarang untuk sembahyang, memang ada lah ya. Dia 5 waktu lah secara detail lah. Ataupun cara asalnya dia 3 waktu lah. 3 waktu tu mana lepas subuh sampai waktu duha. Ketika matahari tegak di atas kepala sebelum masuk waktu zuhur, about 5 to 10 minutes. Kemudian selepas asar sampai waktu maghrib. Jadi ada 3 waktu lah di situ. Ada ulama kata 5 waktu. Pasal apa 5 waktu? Dia pecah-pecahkan. Ya. Lepas subuh sampai matahari naik sampai waktu duha. Mana sampai matahari 3 hasta di atas kepala. Ya. Mana dia naik waktu yang boleh sembahyang tu lah. Kemudian waktu tegak, and then selepas waktu asar sampai matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam sampai dia betul-betul tenggelam, batu dia kata 5. Ya. Ala kulli hal, kalau kita ada 3 waktu sudah memadai lah. Adalah hadis-hadisnya yang paling top tu hadis Abu Sa'id, ya. Di mana Nabi larang lah sembahyang pada waktu itu.
Ada hadis Uqbah bin Amir, memang saya tak dapat baca nah dia satu persatu. Tapi memang Nabi ada sebut waktu-waktu ini memang tak boleh sembahyang. Ya. Jap. Nanti saya beritahu. Kalau kita masuk, Ah. kalau kita masuk masjid, Hmm. sebelum zuhur, kita Hmm. Hmm. sebelum maghrib, kita masuk. Okey. Yang waktu-waktu. Okey. Jadi 3 waktu ni, saya faham maksud Haji tu. 3 waktu ni memang tak boleh semayang lah. Jadi soalnya tak boleh semayang tu macam mana? Sebahagian para ulama kata memang tak boleh semayang langsung. Apa semayang pun tak boleh. Dan itu yang standard dalam mazhab Abu Hanifah. Ya, memang tak boleh semayang langsung. Kerana apa? Kerana dia betul-betul berpegang dengan hadis ini, sementara memang ada riwayat lain daripada Amr bin Abasah di mana Nabi larang semayang pada waktu itu. Waktu-waktu hok disebut tu, kalau waktu matahari naik, puak-puak hok semua matahari duduk semayang. Jadi kita tak nak tasyabuh dengan mereka, tak nak sama dengan mereka lah. Mereka duduk semua tuan pada waktu itu, kita jangan semua. Waktu matahari tenggelam pun sama. Nabi kata wahai naizin yasjud lahal kufar. Subuh sama, asal sama. Waktu tu ada orang sembah matahari dia pun semayang. Jadi kita macam ada penegasan lah di situ. Jadi kata apa-apa semayang, any prayers. Semayang fardu ke, hak qada lah. Semayang sunat apa-apa tak boleh. Itu tapi majoriti para ulama termasuk standard dalam mazhab Syafi'i lah. Ya. Boleh semayang yang bersebab. Boleh. Ya. Contohnya kita semayang tahiyatul masjid. Kerana Nabi kata idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Jadi hak tadi larangan tu am, hak ni khusus dia kata. Khusus boleh nanah yang seumpama dia boleh mengkhususkan am. Jadi dia kata boleh. Nabi kata bila kamu masuk masjid jangan kamu duduk melainkan kamu semayang 2 rakaat. Ya, adik Abi Ayub tu saya Muslim, adik Abi Qatadah, saya Muslim. Jadi dia kata tahiyatul masjid boleh. Sunat wuduk pun sama. Kerana Nabi kata man tawadda'a nahwa wudu'i hadza summa yusalli rak'atain ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa-siapa wuduk kemudian dia sembahyang 2 rakaat diampunkan dosa telah lalu. Jadi nampak. Jadi dia kata boleh sembahyang lah sembahyang semua apa ini. Begitu juga dengan sembahyang yang di qada lah pada waktu yang lain. Qada fardu tak ada lah. Pasal hadis pasal qada fardu ni tak ada langsung sebenarnya. Ya. Hak Nabi qada tu sembahyang sunat ba'diyah. Di mana ada satu kes dalam Sahih Bukhari atau Muslim diriwayatkan oleh isteri dia sendiri nama Ummu Salamah. Ya. Nabi sembahyang lepas asar. Nabi sembahyang dia tengok kan. Kemudian dia pun suruh dia punya jariah, budak wanita yang datang pada waktu itu, mungkin ayat ke Nabi, dia kata, pergi cakap ke Nabi. Pasal apa dia sembahyang waktu ni? Kan dia larang sembahyang waktu ni. Takut Nabi lupa, dia kata. Tapi kalau Nabi teruskan sembahyangnya, kamu beredar lah, istakhiri anhu, beredar. Kalau dia sedar, dia akan berhentikan sembahyang. Dia pun pergi cakap ke Nabi, wahai Rasulullah, Ummu Salamah cakap kat saya, waktu ni tak boleh sembahyang, awak juga cakap, tapi kenapa awak sembahyang? Dia cakap ke Nabi begitu, Nabi tak cakap apa-apa, Nabi diam, Nabi teruskan solat. Fastakhara anhu, maka dia pun beredar. Bila dah habis sembahyang, Nabi pun cakap kat dia. Nabi kata tadi, masa lepas zuhur tadi, ada rombongan Bani Asad nak jumpa aku, jadi aku tak sempat nak sembahyang. Jadi yang aku sembahyang ni Nabi kata hak ba'diyah zuhur tu lah. Jadi Nabi sembahyang waktu yang dilarang kan. Jadi pendapat majoriti yang mengharuskan sembahyang walaupun pada waktu yang dilarang ni nampak lebih kuat lah berbanding yang minoriti itu. Jadi boleh sembahyang bersebab, tapi sembahyang mutlak tak boleh lah. Sembahyang mutlak ni maksud sembahyang yang tidak ada sebab yang spesifik, ya, dan dia tak ada waktu, dia mutlak dia panggil. Contoh macam sembahyang istikharah tak boleh. Sembahyang istikharah bukan sembahyang bersebab walaupun ada sebab. Macam sembahyang hajat, sembahyang hajat ke sebab saya nak sembahyang ni sebab ada hajat, tak, ia tak dikira sebagai sembahyang bersebab tu, dia sembahyang mutlak. Macam sembahyang taubat, ada sebab juga tadi buat dosa, dia tak masuk dalam kelompok sembahyang yang bersebab tu. Dia sembahyang yang sebab sembahyang hajat, sembahyang taubat, sembahyang ni kita boleh sembahyang anytime anywhere. Adapun sembahyang wuduk waktu tu je kita sembahyang. Tahiyatul masjid waktu masuk masjid aja. Jadi dia boleh mengkhususkanlah larangan yang am itu.
Jadi masuk masjid bila-bila masa boleh sembahyang. Masuk ambil wuduk bila-bila masa, after that boleh sembahyang sunat wuduk. Dan personally saya pun amalkan begitu. Itu bukan hanya standard mazhab Syafi'i, tapi itu yang majoriti. Dan alasan dia nampak lebih kuat lah berbanding. Jadi kita belajar fiqh perbandingan, kita nampak itu. Jadi boleh. Yang rawatib tu yang kita kena rawatib yang muakkad itulah ba'diyah qabliyah. Rawatib ni ada dua, satu yang muakkad, yang very preferable, satu yang tidak muakkad. Sunnah juga, tapi dia tidak muakkadah lah, mana dia tidak ditekankan. Yang tak ditekankan ni dia tak perlu diqada. Tapi kalau ikut sebagai ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ni tuan, dia bab sembahyang sunat ni very open. Tuan-tuan nak qada pun boleh, tak ada masalah. Hatta sembahyang sunat yang tidak muakkad ni tuan-tuan, dia tidak ada bilangan waktu yang tersendiri. Qabliyah maghrib tuan-tuan, sebelum imam nak sembahyang, tuan-tuan nak sembahyang 4, 6 agu farid. Hak tak muakkad ni dia very open. Dia tidak ditekankan, tapi dia terbuka. Ya. Macam itulah cerita dia. Tapi kalau yang muakkad ni dia ada spesifik rakaat dia. Kalau 4 lah, kalau 2 lah. Ya. Insya-Allah taala setakat itulah untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak. Next nanti saya akan sebutlah 7 galakan Imam Nawawi tadi, bacaannya apa gitu gini. Sebenarnya ada sandaran beliau yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 hadis yang beliau ketengahkan. 5 diguna pakai dalam 7 yang galakan tadi. Cuma 1 tu dia tak ambil kerana hadis tu terlalu dhaif, tapi Nawawi ada bawa mai hadis tu. Nanti saya akan bacalah hadis tu satu persatu dengan maknanya sekali. Mudah-mudahan kita amal, kita tahulah maksud dia insya-Allah taala. Jadi aku dukul azab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah walhamdulillah. Bismillah.